Selamat datang ke channel Drew Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk bahagian keempat bab 3 minit tingkatan 5, di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik pengiraan premium insurans motor. Jadi dalam video ini kita akan kaji faktor-faktor yang akan diambil kira semasa mengira premium atau bayaran bagi insurans motor ni. Selepas itu kita akan kaji cara untuk mengirakannya. Jadi tanpa melengah masa, mari kita lihat seterusnya. Jadi pertama sekali kita perlu tahu insurans motor ni dikira berdasarkan kepada tarif motor. Jadi apa pula tarif motor tu? Jadi tarif motor ni sebenarnya adalah satu senarai harga tetap yang dikawal oleh undang-undang. Jadi dalam senarai harga tersebut kita akan perhatikan ada senarai harga yang akan bergantung kepada kapasiti enjin, lokasi kenderaan didaftarkan dan juga jenis insurans. Jadi seterusnya kita akan kaji satu jadual atau satu contoh tarif motor yang dibekalkan oleh buku teks lah. Jadi mari kita perhatikan. Jadi jadual di bawah menunjukkan perkadaran premium bawah tarif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi kita perhatikan macam mana kita kaji jadual ni ya. Jadi pertama sekali kita akan nampak dia akan bezakan kepada dua kumpulan, iaitu Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Jadi kalau kita perhatikan harga bagi kadar premium tu, kita akan nampak di Semenanjung Malaysia tu kadar tu adalah lebih tinggi berbanding dengan Sabah Sarawak. Tinggilah. Lepas tu kita perhatikan macam mana kita cari nilai atau kadar yang betul tu, dia akan bergantung kepada kapasiti enjin yang tidak melebihi cc. Jadi kapasiti enjin tu adalah kuasa enjin tu lah. Apabila kita beli sesuatu kereta tu, kita akan diberitahu berapakah cc enjin tersebut. Contohnya untuk Myvi atau Proton Saga biasanya adalah 1300 cc lah. Jadi dia ada model yang lebih tinggi, contohnya 1005 atau 1000 sahaja. Jadi apabila kita ada 1300 cc itu, dia akan jatuh di kategori ini lah. Sebab di sini kategori ini adalah kurang daripada atau tidak melebihi lah. Jadi contohnya kalau kita ada 1500 cc, dia akan jatuh ke kategori kedua ni. Jadi kita perlu tahu kapasiti enjin tu untuk lihat di mana kadar yang dikenakan. Jadi di sini kita perlu tahu, pertama sekali kita kena lihat lokasi, lepas tu kita kena lihat kapasiti enjin. Dan yang ketiga tu adalah jenis insurans yang nak dibeli. Jadi dalam bahagian kedua kita sudah tahu dalam insurans motor ni sebenarnya kita ada 4 jenis lah, iaitu permula dengan akta, polisi ketiga, lepas tu kita ada polisi ketiga yang termasuk dengan kebakaran dan kecurian, dan yang tertinggi sekali adalah polisi komprehensif. Jadi itu kenapa kita nampak polisi komprehensif tu kadarnya lebih tinggi berbanding dengan polisi pihak ketiga. Jadi kita kena tahu bezanya, iaitu apakah benda yang diinsurankan. Jadi komprehensif tu dia bagi perlindungan kepada lebih pihak lah. Itulah kenapa untuk polisi komprehensif ni dia perlu dibayar dengan kadar yang lebih tinggi. Jadi macam tu. Jadi itulah contoh bagi tarif motor ni. Jadi mari kita lihat bahagian seterusnya. Jadi seterusnya kita akan lihat apakah faktor yang akan mempengaruhi premium insurans motor ni. Jadi di sini kita nampak dalam buku teks tu dia ada menyatakan 4 faktor. Tetapi untuk bahagian ni sebenarnya buku teks tu tidak huraikan dengan banyak. Jadi di sini mungkin kita perlu banyak membaca untuk lebih maklumat. Contohnya jenis kenderaan. Jadi kita semua tahu kenderaan tu ada banyak jenis. Contohnya ada yang motosikal, ada kereta, ada lori, ada van dan sebagainya. Jadi itu adalah faktor jenis kenderaan. Lepas tu kegunaan kenderaan tu. Contohnya mungkin untuk guna pribadi atau untuk kegunaan komersial. Jadi mereka mempunyai kadar premium yang berbeza. Jadi untuk yang lebih banyak kita nampak dalam buku teks tu, kita akan nampak dia kapasiti enjin. Sebenarnya untuk kapasiti enjin ni sebenarnya dalam tarif motor tadi pun kita nampak kapasiti enjin tu adalah antara faktor utama yang menentukan beza harga bagi insurans motor ni. Lepas tu yang keempat tu adalah jenis dan jumlah perlindungan yang dikehendaki lah. Contohnya dia bergantung kepada nilai pasaran kenderaan tu. Jadi itulah 4 faktor yang akan diambil kira semasa kita kirakan premium insurans ni. Jadi bahagian ni memang kita nampak dalam buku teks tu tidak banyak huraian. Jadi saya percaya ini bukan bahagian yang diutamakan lah. Jadi apa yang paling utama adalah kita perlu tahu cara pengiraan bagi premium insurans motor ni. Jadi seterusnya kita akan bincangkan macam mana kita kirakan premium insurans ni, sebab kita tahu
insurans motor ni memang ada 4 jenis. Jadi mari kita perhatikan yang seterusnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita ada 4 jenis insurans dalam insurans motor. Jadi bermula dengan akta. Jadi untuk akta dan pihak ketiga tu sebenarnya kita akan nampak pengiriman premium tu dengan nilai daripada tarif yang hanya bergantung kepada kapasiti enjin kenderaan. Jadi walaupun kita nampak dalam buku teks tu sebenarnya dia tidak nyatakan akta tu. Jadi untuk bahagian ni sebenarnya Cikgu Chong pun ragu-ragu sikit sebab contoh tu tidak sebut tentang bayaran premium bagi jenis polisi akta ni. Jadi lebih banyak adalah mula daripada pihak ketiga lah. Jadi untuk pihak ketiga tu memang kita akan rujuk kepada tarif kita tu dan tarif tu hanya bergantung kepada kapasiti enjin tu. Jadi inilah faktor utama yang akan dipertimbangkan untuk pengiriman premium bagi pihak ketiga ni. Jadi untuk insurans jenis yang ketiga dan keempat tu sebenarnya adalah saling berkaitan. Jadi untuk yang jenis ketiga tu iaitu polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian tu sebenarnya pengiriman premium tu adalah bergantung kepada kita punya premium asas komprehensif sebab dia ambil 75% daripadanya. Jadi untuk nombor 4 tu adalah polisi komprehensif. Jadi polisi komprehensif ni akan bergantung kepada kapasiti enjin dan nilai kenderaan semasa, atau dalam bahasa Inggeris tu kita panggilnya sebagai market value lah, market value. Jadi apabila kita beli kereta tu, harga yang kereta tu akan semakin susut nilai apabila kita guna lah. Contohnya kereta yang saya beli potong harga 44,000 semasa tahun 2009. Jadi untuk tahun lepas harga pasaran kereta tu hanya tinggal 12,000 saja. Jadi anda perlu tahu kereta tu akan susut nilai apabila semakin digunakan lah. Jadi nilai pasaran atau nilai yang perlu diinsurankan tu akan semakin kurang juga sebab kereta tu sudah susut nilai. Jadi itu hanya lebih maklumat lah untuk anda tahu tentang nilai kenderaan semasa tu. Jadi daripada 4 jenis insurans motor ini, keutamaannya memang kepada pengiraan premium bagi polisi komprehensif ni. Sebab kalau kita perhatikan dalam buku teks tu, memang ada satu rumus khas yang disediakan untuk pengiraan premium polisi komprehensif, iaitu seperti berikut. Jadi rumus mengira premium asas komprehensif ni kita perhatikan pertama sekali apa yang perlu diambil kira tu adalah lokasi kenderaan tersebut. Jadi contohnya di Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Jadi kita perhatikan apa yang sama dan apa yang beza tu. Jadi yang sama tu adalah depan sekali tu kadar bagi 1,000 yang pertama. Jadi apa yang dimaksudkan oleh ini adalah kadar 1,000 yang pertama ni sebenarnya kita perlu rujuk daripada tarif motor tadi. Jadi kita mesti kena tentukan kapasiti enjin dahulu. Lepas tu kita tempatkan nilai ni daripada jadual tarif motor tu. Lepas tu untuk 1,000 yang selebihnya, apa maksudnya 1,000 selebihnya? Contohnya untuk polisi komprehensif ni kita memang akan insurankan berdasarkan kepada nilai semasa kenderaan. Jadi semestinya kenderaan tu akan bernilai lebih daripada 1,000. Contohnya 10,000. Maka 1,000 yang pertama tu kita akan dikenakan kadar berdasarkan kepada tarif motor. Jadi untuk 9,000 yang selebihnya kita akan dikenakan dengan kadar ini, iaitu 26 bagi Semenanjung Malaysia, dan untuk Sabah Sarawak kita akan dikenakan RM20.30 sahaja. Jadi di sini kita memang akan kaji secara teliti macam mana pengiraan bagi premium polisi komprehensif ni. Jadi di sini saya ada senaraikan langkah-langkahnya yang utama. Jadi pertama sekali kita memang kena rujuk jadual daripada tarif motor tu untuk dapatkan nilai atau kadar bagi 1,000 yang pertama. Lepas tu setiap 1,000 yang berikutnya akan darabkan dengan kadar ikut lokasi lah. Iaitu di Semenanjung kita kena darabkan dengan 26 dan untuk Sabah Sarawak tu kita kena darabkan dengan RM20.30. Jadi selepas tu kita tambahkan, kita akan dapat premium asas lah. Jadi di sini ini sudah dapat premium asas dan premium asas ni akan digunakan untuk kirakan kita punya polisi ketiga termasuk dengan kebakaran dan kecurian tu iaitu 75% daripada nilai ini. Jadi seterusnya kita kena ambil kira NCD. Jadi apa itu NCD? NCD itu sebenarnya datangnya daripada bahasa Inggeris iaitu No Claim Discount. Jadi dalam bahasa Melayu tu sebenarnya kita boleh perhatikan definisi itu daripada buku teks iaitu dalam bahagian bulletin ilmiah. Jadi no claim discount tu dalam bahasa Melayu tu adalah klausa diskaun tanpa tuntutan
akan diberikan jika tiada tuntutan dibuat terhadap insurans motor anda dalam tempoh perlindungan sebelum pembayaran polisi dibuat. Jadi di sini kita boleh lihatkan satu jadual lah. Nilai NCD atau kadar NCD ini sebenarnya adalah tetap. Jadi untuk tahun pertama pemilikan kereta tu memangnya tak ada apa-apa diskaun diberi. Jadi selepas setahun, kalau anda tidak tuntut apa-apa, tahun keduanya semasa anda perbarukan insurans tu, anda akan diberikan 25% diskaun untuk kenderaan kegunaan peribadi lah. Jadi contohnya kalau adalah dikenakan 100, maka anda akan didiskaun RM25. Macam tu. Jadi dia akan semakin bertambah kalau anda tidak pernah tuntut selama itulah. Dan dia akan ikut dengan pemandu tu. Jadi contohnya apabila pemandu tu tukar kereta, dia boleh bawa kadar NCD ni ke kenderaan seterusnya. Jadi kita memang kena cuba terbaik kita untuk tidak tuntut lah. Maksudnya kita perlu memandu dengan berhati-hati supaya kita tak perlu tuntut apa-apa bayaran untuk kerosakan kereta kita. Jadi nilai atau kadar yang paling tinggi itu kita boleh nikmati adalah 55% lah. Jadi selepas kita dapat kita punya kadar NCD itu, kita boleh kirakan NCD yang kita boleh nikmati lah, iaitu diskaun atau jumlah yang kita boleh jimat kerana kita tidak tuntut tu. Jadi kita boleh dapatkan kita punya premium kasar, iaitu premium asas tadi tolak dengan nilai NCD kita. Premium kasar atau secara kasar apakah bayaran yang kita perlu bayar untuk polisi komprehensif ni. Jadi walaupun premium kasar ini belum mengambil kira charge tambahan. Contohnya charge tambahan tu adalah pembelanjaan kendalian perlindungan, commission agent dan perlindungan tambahan dan sebagainya. Jadi contohnya apa yang boleh dikenakan oleh syarikat insurans tu adalah contohnya kalau anda minta ejen yang tolong you bayar. Jadi anda akan di-charge lebih lah sebabnya anda minta seseorang tu untuk tolong anda buat kerja. Selain itu, anda juga akan dikenakan bayaran sekiranya anda mohon perlindungan tambahan. Contohnya perlindungan terhadap banjir, terhadap cermin kereta dan sebagainya. Jadi semakin banyak yang anda minta tu, semakin banyak bayaran yang akan dikenakan lah. Jadi itulah charge tambahan tu. Jadi itulah langkah yang kita perlu gunakan untuk pengiraan premium bagi polisi komprehensif ni. Jadi seterusnya kita akan bincangkan satu contoh yang kita nampak daripada buku teks untuk kita telitikan macam mana kirakan bayaran premium bagi setiap jenis insurans. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi dalam contoh 3, Encik Ramlee mempunyai sebuah kereta model Proton Exora 1.6 untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Maklumat kereta itu adalah seperti berikut. Jumlah yang ingin diinsurankan 60,000. Lepas tu umur kenderaan tu 5 tahun dan kapasiti enjin tu adalah 1600cc. NCD tu adalah 25%. Hitung premium kasar bagi kereta Encik Ramlee untuk polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian dan polisi pihak ketiga. Jadi di sini sebenarnya kita ada 3 nilai yang berbeza. Bermula dengan polisi komprehensif, lepas tu kita ada polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dan akhir sekali adalah polisi pihak ketiga. Jadi kita sememangnya perlukan tarikh motor itulah. Jadi biasanya dalam soalan seperti ini kita akan dibekalkan oleh satu jadual tu. Jadi kita perlu tahu kita punya kapasiti enjin dahulu iaitu 1600cc dan dia memang di Semenanjung Malaysia. Jadi di sini saya hanya bekalkan jadual daripada Semenanjung Malaysia lah. Jadi 1600cc itu jatuh di bahagian ini iaitu di bawah 1650. Jadi kita perlu kirakan kita punya polisi komprehensif dahulu iaitu 350 sen. Ini adalah untuk 1000 yang pertama. Jadi kita boleh kirakan dahulu kita punya premium asas dahulu. Jadi premium asas polisi komprehensif. Jadi kita tahu ada 2 bahagian iaitu 1000 yang pertama. Jadi untuk 1000 yang pertama tu kita memang ambil daripada 305.50 sen. Jadi ini adalah yang 1000 pertama. Selepas tu kita perlu tahu ribu yang berikutnya. Jadi ribu yang berikutnya adalah daripada ni, iaitu nilai yang nak diinsurankan tu 60,000 tolak dengan 1000. 1000 ni datangnya daripada
1000 yang depan. Iaitu yang 1000 yang depan tu dapatkan kadar daripada jadual tu. Selepas tu kita perlu bagi dengan 1000. Darabkan dengan 26. Kenapa 26? 26 ni adalah kadar bagi 1000 yang berikutnya di Semenanjung Malaysia. Jadi seterusnya kita boleh gunakan kalkulator untuk kita tekan jawapan kita lah. Dan kita dapat ni adalah 1839.5. Dan seterusnya kita boleh kirakan kita ambil NCD. Jadi NCD itu adalah 25%. Jadi kita boleh darabkan 1839.5 darabkan dengan 25%. Jadi kita tahu dia boleh jimat yang nilai ini. Jadi kita dapat ni 459.88. Jadi kita punya premium kasar polisi komprehensif ini, kita perlu tolakkan kita punya premium asas dengan kita punya NCD. Jadi 1839.5 tu tolak dengan 459.88. Jadi kita dapat ni adalah 1379.62. Jadi begitulah amount untuk premium kasar bagi polisi komprehensif ni. Jadi selepas kita sudah dapatkan premium bagi polisi komprehensif ni, kita boleh teruskan dengan premium asas bagi polisi seterusnya, iaitu polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Jadi untuk polisi ini kita tahu bayarannya adalah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Jadi itulah kenapa kita mesti kirakan yang komprehensif dahulu baru kita dapat kirakan premium polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian ni. Jadi kita akan gunakan 75% bagi 100 darab dengan kita punya premium asas bagi polisi komprehensif, iaitu nilai ini 1839. Jadi kita darabkan. Nilai yang kita dapat tu adalah 1379.63. Jadi ini adalah premium asas bagi pihak polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Selepas tu dia masih perlu tolak dengan NCD. Jadi NCD ini kita perlu gunakan daripada premium asas ni 1379.63 darabkan dengan 25%. Sebab inilah diskaun yang boleh dinikmatinya. Jadi kita darabkan dengan 0.25. Jadi dia boleh jimat 344.91. Jadi di sini saya buat bundaran lah. Jadi premium kasar itu kita tolakkan premium asas dengan NCD. Di 1379.63 tu tolak dengan 344.91. Jadi kita guna kalkulator, tekankan jawapan. Dan kita dapat ni adalah 1034.72. Jadi semakin murah lah. Sebab kenapa? Untuk polisi ini perlindungannya adalah kurang daripada yang polisi komprehensif tu. Jadi akhir sekali pula untuk kita punya polisi yang ketiga tu, iaitu polisi pihak ketiga. Jadi yang itu kita hanya ambil kira nilai tu daripada jadual, iaitu nilai ini 135. Jadi ini adalah kita punya premium asas bagi polisi pihak ketiga. Selepas tu kita akan tolakkan dengan NCD dan dapatkan kita punya bayaran atau premium kasar bagi polisi pihak ketiga ini. Jadi di sini kita punya premium asas polisi ketiga tu, polisi pihak ketiga. Jadi untuk polisi ini sebenarnya dia perlindungan tu kurang lagi. Itulah kenapa kita ambil terus daripada nilai atas tu 135. Jadi yang untuk yang ini kita tak payah kirakan banyak lah. Jadi selepas tu kita masih perlu kita tolakkan NCD. Jadi kita kena kirakan NCD dahulu. Jadi 135 ni darabkan dengan 25%. Jadi kita lihat berapa yang boleh jimat. Jadi dia boleh jimat RM33.75. Jadi kita punya premium kasar untuk polisi ini adalah kita tolakkan 135 tolak dengan 33.75. Jadi kita dapat ni adalah 101.25. Jadi begitulah kiraan untuk polisi pihak ketiga.
Jadi begitulah pengiraan bagi ketiga-tiga jenis polisi itu, dan kalau kita perhatikan tu nilai tu atau premium tu semakin rendah. Kenapa perkara ni berlaku? Kerana bahagian atau benda yang dilindungi itu adalah semakin kurang. Jadi kita perlu tahu jenis perlindungannya. Jadi kalau anda sudah lupa, anda boleh kaji semula bahagian kedua di mana saya terangkan setiap jenis perlindungan tu. Jadi untuk kita ambil insurans motor tu memang ada 4 jenis. Tapi daripada contoh tu, kita memang perhatikan apa yang diliputi adalah 3 jenis saja. Jadi ada satu bahagian yang tidak dikongsikan, iaitu polisi akta tu. Jadi kalau tanya Cikgu Chong pun tidak pasti untuk bahagian tu lah. Sebab saya nampak daripada buku teks atau buku rujukan memang tidak sebut tentang pengiraan premium bagi polisi akta tu. Jadi bahagian tu saya harap tidak akan keluar lah. Jadi selepas ni saya harap semua sila cuba latihan daripada buku teks atau buku rujukan lah untuk membiasakan diri dengan pengiraan premium bagi insurans motor ini. Jadi saya harap video ni dapat membantu adik-adik semua. Kalau rasa video ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Jadi begitu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.